إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segala puji bagi Allah dapat kita bertemu pada malam ni bagi kita teruskan siri kuliah kita di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita akan bacakan hadis-hadis yang berbaki daripada bab yang ke-21 ni. Jadi boleh kita buka di halaman 86, hadis 127. Saya ingat nak baca semua sampai habis. Boleh insyaAllah? Boleh Ha? Baik, hadis yang ke-127. An Abdurrahman ibn Abi Layla qala laqiyani Ka'b ibn Ujrah faqala ala uhdi laka hadiyah inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kayfa nusallimu alayk فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Abdurrahman bin Abu Layla menuturkan bahawa Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bertemu dengan dirinya. Ka'ab lantas berkata, maukah engkau ku beri hadiah? Sesungguhnya Nabi SAW pernah bertemu dengan kami. Kami kami bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam kepadamu. Lantas bagaimanakah cara mengucapkan selawat ke atasmu? Ya. Nanti dalam terjemahan nanti, semua kepadamu, selawat kepadamu, tukar kepada ke atasmu. Ya. Nabi berkata, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad sehingga ke akhirnya, yang mafhumnya ya Allah. Ini ada beberapa pembetulan, jadi boleh buat pembetulan yang sepatutnya. Ya Allah, selawat ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau selawat ke atas Ibrahim beserta keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau memberkati Ibrahim beserta keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
Hadis yang ke-128 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatih Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa fi lafdhin li Muslim idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba' yaqul Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam thumma dzakara nahwahu. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat berdoa Allahumma inni a'udzu bika sehingga ke akhirnya. Mafhumnya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada siksa kubur, siksa neraka, ujian kehidupan dan kematian, serta ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Dalam lafaz Imam Muslim dikatakan, baginda bersabda, jika salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka hendaknya memohon perlindungan daripada Allah daripada 4 perkara. Hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Dia beza sedikit dengan lafaz yang pertama tadi. Lafaz pertama Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Yang kedua a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada siksa jahannam. Imam Muslim lantas menyebutkan seperti lafaz di atas, bakinya. Hadis yang ke-129 an Abdullah ibn Amr ibn al-As عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني innaka antal ghafurur rahim. Abdullah bin Amr Al-As meriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum bahawa Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah doa yang bisa aku ucapkan dalam salat. Ucapkanlah dalam salat. Nabi bersabda, ucapkanlah Allahumma inni zalamtu nafsi sehingga ke akhirnya. Mafhumnya, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim kepada diriku sendiri dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Oleh itu, ampunilah aku dengan pembetulan keampunan daripadamu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Ar-Rahim, memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis yang terakhir yang ke-130 an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthuru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi
subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahawa setelah turun ayat jika pertolongan Allah dan kemenangan jika pertolongan Allah telah datang serta kemenangan, cuma terbalik sikit ya. Jika pertolongan Allah telah datang serta kemenangan, surah An-Nasr ya, sehingga ke akhirnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengerjakan salat melainkan baginda berdoa di dalamnya subhanakallahumma rabbana sehingga ke akhirnya. Mafhumnya, maha suci Allah, ya Allah Tuhan kami, aku memujimu, ya Allah ampunilah aku. Dalam lafaz yang lain dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujud, baginda memperbanyakkan membaca doa subhanakallahumma rabbana ya, sama ya, sehingga ke akhirnya maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, aku memujimu, ya Allah ampunilah aku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para ikhwah, kita lihat hadis yang pertama yang kita baca tadi, hadis yang ke-127. Sebenarnya ada baiknya kita sekadar menulis penjelasan bahawa hadis yang ke-127 ini lebih khusus, kita letakkan satu bab kecil lah ya. Ia berkenaan tentang cara berselawat ke atas Nabi ya. Berbeza dengan kedua hadis yang sebelumnya, hadis 125, 126 kita dah sebut sebelum ni, ia berkenaan tentang ya cara tasyahud ya. Sekadar perincian nak membezakan adanya dalam bacaan tahiyat ya, dia ada dua, dia merangkumi dua bacaan. Bahagian yang pertama itu adalah tasyahud, panggil apa? Tasyahud ya. Bahagian yang kedua dipanggil ya berselawat ya. Baik, kita lihat hadis yang ke-127 tentang satu peristiwa di mana seorang tabi'in bernama Abdul Rahman bin Abi Layla, dia berkata, aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, di mana Ka'ab berkata kepadanya, mahukah aku bagi engkau satu hadiah? Kita lihat ada, barangkali mungkin ada balaghah kat situ lah ya. Kau nak aku bagi hadiah? Ya, mungkin menyalahi apa yang difahami secara literalnya ya, secara zahirnya. Ternyata dikata ya, sesungguhnya Nabi SAW pernah bertemu dengan kami, lalu kami, yakni para sahabat, bertanya kepada Rasulullah ya, atau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah tahu tentang cara mengucapkan salam kepadamu ya. Lantas ya, lalu mereka bertanya, lantas bagaimanakah cara untuk kami mengucapkan selawat ke atasmu ya. Zahirnya apa yang dimaksudkan oleh para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, sungguh kami telah tahu tentang cara mengucapkan salam, yang dimaksudkan adalah dalam salat ya. Kami telah tahu cara mengucapkan salam kepadamu, yakni dalam salat, yakni apa? Bacaan tasyahud, bahagian yang mula tu ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu yang mereka maksudkan ya.
Lalu itu datang pertanyaan, lalu bagaimanakah cara mengucapkan selawat kepadamu? Yakni dalam solat juga, ya. Maka di situlah, ya, Nabi menjelaskan, ya, bahkan dia dalam ucapan perintah, faqulu, katakanlah, ya. Maknanya baginda memerintahkan untuk mereka berkata, ya, Allahumma salli ala Muhammad, ya, sehingga ke akhirnya, ya, akhir lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Baik, di sini bolehlah kita lihat lafaz selawat yang diajarkan oleh baginda, dan bolehlah kita ambil sedikit sebanyak faedah, ya, daripada ucapan selawat yang kita bacakan di dalam solat, ya. Jadi bahagian yang pertamanya, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma, kalau kita lihat dalam terjemahan dikatakan ya Allah. Begitulah sebenarnya, ya. Allahumma asalnya ya Allah. Ya Allah dalam bahasa Arab, ya harf nida, huruf ataupun kata panggilan, wahai, ya. Tetapi dalam asalnya ya Allah, tapi berubah jadi Allahumma. Maksudnya sama, ya Allah, cuma lafaznya jadi berubah menjadi Allahumma, di mana ya itu diganti dengan mim. Mim di mana? Di hujung Allahumma tu. Allah ada mim hujungnya, ya. Allah, alif lam lam ha, diakhiri dengan mim. Mim itu hasil ganti daripada ya Allah tu, ya. Kenapa jadi macam tu, ya? Ia bertujuan untuk mendahulukan kata nama Allah, ya, berbanding kalau ya Allah dia didahului dengan perkataan ya. Tapi demi untuk sebagai ta'zim, mengagungkan Allah, didahulukan nama Allah menjadi Allah, ya. Lalu ya itu diganti dengan mim di hujungnya menjadi Allahumma, ya, Allahumma. Kenapa mim dan tidak perkataan ataupun huruf yang lain? Kenapa dia pilih mim? Kerana mim itu lebih sinonim dengan huruf, waalaikumsalam, huruf jamak, huruf plural dalam antum dan hum, mereka atau kamu, ramai, ya. Yang mana dalam bahasa Arab kebiasaannya dibicara seolah ramai, walaupun kadang-kadang itu orang seorang. Seperti mana bila kita ucapkan salam, Assalamualaikum, kum tu untuk ramai, tetapi dibolehkan untuk seorang pun, ya. Ini adalah satu aspek dalam bahasa Arab yang mana ramai itu kadang-kadang bukan kerana ramai pun, tetapi kerana sebagai satu penghormatan, ya. Maka begitu jugalah dalam hal ini, ya, dipilih perkataan mim itu kerana dia sinonim dengan perkataan jamak hum atau antum yang memberi gambaran, ya, penghormatan serta ta'zim yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah, ya, Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad, selawat ke atas Muhammad, ya. Apa yang dimaksudkan dengan selawat? Ya, ini kadang-kadang satu persoalan yang kadang-kadang bila ditanya, barangkali tak ramai yang mampu menjawabnya. Salamatullah. Sedangkan rata-rata umat Islam mereka berselawat seperti mana yang dianjurkan, seperti mana yang dituntut. Tapi bila ditanya apa artinya selawat? Selawat perdana, ya, banyakkan selawat, ya, kadang-kadang dalam hari Jumaat dan ya, sebelum khatib naik atas, ya, kadang-kadang dibaca ucapan-ucapan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuntutan supaya memperbanyakkan selawat. Tapi apa yang dimaksudkan dengan selawat, ya? Ada pendapat yang mengatakan bahawa selawat
maksudnya bergantung. Kalau kembali kepada ayat yang menuntut supaya kita berselawat, ya, ayat-ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang yang beriman, ya, berselawatlah, ya, ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad, ya. Sebahagian ulama berpendapat bahawa selawat Allah ke atas Nabi Muhammad maksudnya rahmatnya. Adapun selawat para malaikat ke atas Nabi Muhammad maksudnya mereka meminta istighfar, keampunan buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat daripada manusia, daripada orang Islam, ya, ke atas Nabi Muhammad, ia adalah doa buat baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitulah mereka mentafsirkan, ya, erti kata selawat ke atas Nabi Muhammad. Bergantung kepada daripada siapa. Kalau daripada Allah ada maksudnya, daripada malaikat ada maksudnya yang berbeza. Begitu juga kalau daripada manusia ada maksudnya yang lain, ya. Bahkan ini adalah satu tafsiran yang masyhur, ya. Cuma apabila kita lihat kepada tafsiran ataupun penjelasan tentang maksud selawat yang kita telah sebutkan tadi, yang didukung oleh sebahagian para ulama, kita mendapati adanya ketidaktepatan, ya. Ini kerana kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-157, Allah berfirman, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itu memperoleh selawat daripada Tuhan mereka serta rahmatnya. Maka dihimpunkan kedua-dua perkara itu dalam ayat ni. Sungguhnya mereka itu mendapat selawat serta rahmat. Sedangkan dalam tafsiran selawat tadi, mereka berkata kalau daripada Allah maksudnya rahmat, ya. Tapi dalam ayat ni Allah mengatakan sungguhnya bagi mereka selawat dan rahmat. Dan kaedahnya mengatakan bahawa kalau sudah disebut kedua-duanya selawat dan rahmat, dan di situ menunjukkan adanya perbezaan antara keduanya. Masakan selawat dan rahmat maknanya rahmat dan rahmat, ya. Maka jelas itu adanya ulangan yang tidak patut berlaku. Maka ini menunjukkan ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan adanya beza antara selawat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini kita jelaskan bahawa hakikatnya makna selawat, tafsiran yang terbaik buat perkataan selawat adalah seperti mana yang disebutkan oleh seorang ulama salaf yang bernama Abu Al-Aliyah, di mana beliau rahimahullah berpendapat bahawa apa yang dimaksudkan dengan selawat, ya, adalah sana'uhu alaih wa dhikruhu 'indal malaikatil a'la. Maknanya Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyebut-nyebut tentang baginda, ya, kepada para malaikat di sisinya. Jadi selawat itu maksudnya pujian, ya, buat baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, serta menyebut-nyebut tentang baginda, ya, kepada para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang dimaksudkan dengan selawat. Maka apabila kita berselawat,
atau apabila para malaikat berselawat. Apa yang dimaksudkan? Ya. Maksudnya kita memohon supaya Allah terus memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, serta menyebut-nyebut tentang baginda kepada para malaikat yang berada di sisinya, ya. Itu maksudnya kita itu maksud selawat kita ke atas Nabi Muhammad, di mana dia adalah satu permohonan, satu doa. Seperti mana yang dapat kita lihat, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, bukan kita yang memuji, tetapi kita meminta, ya, supaya Allah memuji. Bukan meminta supaya Allah memuji maknanya Allah sebelum tu tidak memuji. Tidak. Sebaliknya kita meminta supaya Allah terus memuji. Terus maknanya berterusan memuji baginda sallallahu alaihi wasallam serta menyebut-nyebut tentang baginda kepada para malaikat yang berada di sisinya. Para malaikat al-malaikatul a'la, para malaikat yang paling atas di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu yang kita yang kita tarjihkan, yang kita kuatkan tentang maksud selawat, ya. Jadi apa maksud selawat? Ya, kita kata pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta Allah menyebut-nyebut tentang baginda kepada para malaikat di sisinya, ya. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Muhammad. Itu seperti mana yang dapat kita lihat dalam terjemahan. Walaupun bolehlah kita ambil faedah bahawa tentang ali Muhammad, al di sini ada beberapa maksud, ya. Maka sebahagian para ulama melihat bahawa ali Muhammad ni, sebahagian melihat bahawa al di sini maknanya keluarga, ya, saudara mara Nabi Muhammad yang beriman, ya. Dan ada yang melihat bahawa dia lebih umum, kerana antara maksud al adalah pengikut, ya. Jadi wa ala ali Muhammad menurut satu pendapat maksudnya dan ke atas pengikut Nabi Muhammad, merangkumi saudara mara, keluarga, isteri-isteri Nabi Muhammad, merangkumi para sahabat, ya, dan seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan baginda sehingga ke hari kiamat, ya. Hal ini seperti mana yang dapat kita faham dalam surah Ghafir ayat yang ke-46, di mana Allah berfirman, wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'aun ashaddal azab. Dan pada hari kiamat masukkanlah al fir'aun. Allah kata dalam ayat ni al fir'aun. Siapa yang dimaksudkan dengan al fir'aun di sini? Adakah hanya keluarga al fir'aun, termasuk Fir'aun sendiri? Tidak. Yang dimaksudkan adalah pengikut Fir'aun. Nak mengatakan bahawa antara maksud al adalah pengikut, ya. Maka adanya dua pendapat ni. Sama ada al Muhammad maknanya keluarga Nabi Muhammad atau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Lihat, kita lihat rangkap ucapan selawat kita ni. Kita selalu sebut, tapi sejauh mana kita memahami maksudnya? Kita terjemahkan sebagaimana engkau selawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau selawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Boleh faham terjemahannya? Saya kira jelas. Baik. Ada yang tak jelas? Apa yang dimaksudkan dengan sebagaimana? Allah selawat Ibrahim dulu. Ya.
Allah telah selawat kepada Nabi Ibrahim terdahulu kepada Nabi Muhammad. Okey. Tak, apa maksud sebagaimana di sini? Baik, saya perincikan soalan dia. Sebagaimana di sini, adakah dia maksudnya untuk tashbih, sama seperti, ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad seperti, ini sama, ya, sama seperti engkau selawat kepada Ibrahim, ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Adakah dia untuk tashbih atau adakah ia untuk ta'lil? Ta'lil maknanya sebagai ya, sebagai sebab, ya, yakni berselawatlah ke atas sebagaimana engkau berselawat ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, selawatlah ke atas Muhammad sebagai sebab. Ini sebab apa kita mohon Allah berselawat kepada Muhammad? Sebabnya apa? Sebab Allah telah atau pernah selawat kepada Ibrahim. Sebab. Kalau sebab di sini maknanya kita bertawassul. Kita bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana sekian, ampunlah aku. Sebagaimana aku telah solat atau puasa kepadamu sebelum ini, ampunlah aku. Maknanya itu sebagai sebab. Sebab apa kita nak minta Allah? Sebab apa Allah nak ampunkan kita? Kita kata kerana kita telah solat dan puasa kepadanya. Itu maksud ta'lil, sebab. Baik, kembali kepada selawat tadi. Sebagaimana di sini, adakah dia untuk tashbih? Maknanya sama seperti mana Allah selawat kepada Ibrahim, begitulah kita minta supaya Allah selawat kepada Nabi Muhammad? Atau kita mohon supaya Allah berselawat kepada Muhammad kerana Allah telah selawat kepada Ibrahim? Yang mana? Yang kedua apa? Kenapa yang kedua? Ya, kita lihat, kalau kita kata untuk tashbih, ada implikasi dia. Implikasi daripada sudut, kalau kita kata, kalau kita mohon daripada Allah supaya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad, sama seperti selawat Allah kepada Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim, kita telah menyamakan. Dan kebiasaannya bila kita kata sama seperti, ya, memberi gambaran seolah-olah yang dibandingkan dengannya itu lebih afdal. Bila kita kata aku nak kereta macam dia, apa maksudnya? Orang itu lebih afdal dan kita nak sama dengan dia. Kita nak naik sama-sama taraf dengan dia. Sedangkan kita semua akui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling afdal. Jadi kenapa nak diminta supaya sama dengan Ibrahim, sedangkan yang selayaknya adalah lebih daripada Nabi Ibrahim? Boleh faham? InsyaAllah. Jadi itu implikasi kalau kita kata maksudnya untuk tashbih. Maksudnya tashbih, sama seperti mana kau berselawat kepada Ibrahim, begitulah berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Implikasinya lah, kalau Nabi Muhammad dia perlu selawat lebih. Maka kita kata sebenarnya ada perbezaan pendapat dalam hal ni, dan ada penjelasan daripada para ulama. Ada yang memilih ia untuk tashbih seperti mana Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ada yang memilih untuk ta'lil, sebab sebagaimana Syekh Uthaymin, ya. Di mana kalau kita lihat sebenarnya dua-dua boleh diterima. Kalau kita kata tashbih, sebenarnya dia bukan tashbih pun. Dia tak sama pun. Selawat Allah kepada Nabi Muhammad tak sama pun dengan selawat Allah kepada
ke atas Ibrahim. Kerana akhirnya kalau kita meminta supaya Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad seperti mana Allah telah berselawat ke atas Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Muhammad akan mendapat lebih. Kenapa? Ini kita kata maksud al tadi. Wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Al Ibrahim ni, kalau kita kembali kepada tafsiran keluarga Ibrahim ataupun pengikut Ibrahim, akhirnya sebenarnya dia merangkumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad termasuk dalam keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam atau pengikut Ibrahim alaihissalam, kerana mereka semua adalah membawa risalah yang sama pun, risalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya akhirnya kalau kita pilih tashbih, sebenarnya akhirnya Rasulullah akan mendapat lebih afdal, lebih tinggi selawat baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Ataupun kalau kita pilih untuk ta'lil, itu kita bertawassul, ya, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata kedua-dua tafsiran, ya, boleh, ya, dalam hal ini tentang maksud sebagaimana, kama, ya, kama sallaita, sebagaimana engkau telah selawat kepada Ibrahim, ya. Baik, innaka hamidum majid, engkau maha terpuji, ya, lagi, ya, maha mulia. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Apakah yang dimaksudkan dengan wabarik? Apa yang dimaksudkan dengan berkatilah? Ya, kita ada sebut dalam kuliah sebelum ni. Berkat tu, ya, maksudnya apa? Al-khair al-kathir al-thabit, kebaikan yang banyak yang terkumpul dan tersimpan. Itu maksud berkat, ya. Suatu tu berkat maknanya kebaikan yang banyak yang terkumpul dan tersimpan. Kembali kepada maksud birkah. Birkah apa kita sebut sebelum ni? Birkah ni maknanya apa? Tempat berkumpulnya air, ya. Baik, itu yang kita maksudkan dengan wabarik ala Muhammad, dan berkatilah Muhammad dan wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad atau dan pengikut Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, engkau maha terpuji lagi maha mulia. Baik, para ikhwah yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat dalam masalah berselawat ke atas Nabi dalam tasyahud, dalam salat, ada beberapa permasalahan yang boleh kita sebutkan di sini. Adanya perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang berselawat ke atas Nabi Muhammad dalam tasyahud. Ada yang membezakan antara tasyahud yang pertama dengan tasyahud yang kedua, di mana mereka membezakannya daripada sudut lafaz, di mana sebahagian mengatakan bahawa, ya, dalam tasyahud awal cukup dengan bahagian yang pertama tasyahud tu, ya, dengan tambahan Allahumma salli ala Muhammad, diberhenti kat situ dalam tasyahud awal, ya. Dalam tasyahud yang kedua, yang terakhir, mereka baca sampai habis, ya, at-tahiyatu lillahi wa salawatu thayyibat, ya, sehinggalah habis berserta dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad, sehinggalah innaka hamidum majid. Mereka khaskan itu dalam tasyahud akhir. Ini sebahagian pendapat, khususnya di kalangan mazhab Syafi'i, ya, di mana mereka membezakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir dari segi hukum dan dari segi kaifiat,
Maka mereka kata berselawat ke atas Nabi Muhammad hanya wajib dalam tasyahud akhir. Ya. Adapun dalam tasyahud awal tak wajib. Ya. Bahkan tak perlu dibaca sampai habis. Bahkan sebahagian mereka melihat cukup dibaca Allahumma salli ala Muhammad, berhenti di situ. Kalau ditambah itu makruh. Sebahagian berpendapat gitu dalam tasyahud awal. Maka mereka melihat ia hanya dianjurkan selawat itu, selawat ke atas Nabi Muhammad secara penuh, hanya dianjurkan dalam tasyahud akhir, tasyahud yang kedua. Maka di sini kita jelaskan bahawa ya, hakikatnya kalau kita perhalusi permasalahan ini tentang berselawat ke atas Nabi Muhammad dalam tasyahud, ya, ketika solat, hakikatnya tidak ada perbezaan antara lafaz selawat ke atas Nabi Muhammad dalam tasyahud yang pertama dan yang kedua. Tidak ada perbezaan, ya. Adapun hadis yang menjadi sandaran pendapat yang pertama, yang membezakan antara tasyahud yang pertama dan yang kedua, di mana mereka berhujah dengan sebuah hadis yang berbunyi kana la yazidu fi rak'atain ala tasyahud, baginda tidak menambah pada rakaat kedua lebih daripada tasyahud. Nampak di situ mereka bezakan antara tasyahud dengan apa? Selawat. Tasyahud, ya, sampai ya, Allahumma salli ala assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka melihat bahawa inilah dia tasyahud. Adapun yang berikutnya Allahumma salli ala Muhammad, ini adalah lafaz selawat. Ya. Maka mereka mereka berhujah dengan hadis ni bahawa baginda tidak pernah menambah, ya, pada rakaat kedua lebih daripada tasyahud. Maknanya baginda tidak membaca selawat dalam tasyahud yang pertama. Cuma kalau kita lihat kepada hadis ini, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, hadis ini munkar, ya. Hadis ini dhaif, lagi munkar kerana sanadnya terputus. Maka hadis ini tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, ya. Bahkan terdapat sebuah hadis, ya, yang sebenarnya boleh merungkai permasalahan kita, ya, yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab sifat salatnya, di mana ia diriwayatkan oleh Abu Awanah dan Imam An-Nasa'i. Telah sabit bahawa Nabi SAW bersabda, ataupun ada sebuah hadis yang sabit daripada baginda, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghairihi. Baginda sallallahu alaihi wasallam berselawat atas dirinya dalam tasyahud awal dan selainnya. Baginda berselawat atas dirinya. Maka hadis ini menjadi petunjuk kuat dalam permasalahan ini, bahawa Nabi berselawat ke atas dirinya dalam tasyahud awal dan yang selainnya. Maknanya tasyahud kedua atau tasyahud yang terakhir. Ada juga selawat di situ, menunjukkan bahawa dalam tasyahud, ya, ada bacaan tasyahud berserta dengan selawat sehingga ke akhirnya. Tidak ada perbezaan antara keduanya. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis di hadapan kita, hadis 127, tentang bagaimana apabila para sahabat bertanya, ya, kepada Nabi, bagaimana kami nak berselawat ke atasmu? Nabi kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sehingga ke akhirnya. Apa petunjuk dalilnya? Nabi tidak membezakan antara tasyahud awal dan tasyahud kedua.
Nabi mengumumkannya apabila para sahabat bertanya, bagaimana kami nak berselawat ke atasmu? Yakni di mana? Dalam salat. Ya. Bila masa nak selawat ke atas Nabi, yang dimaksudkanlah dalam solat ketika tasyahud. Maka Nabi menjelaskan, Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan Nabi memerintahkan, faqulu, Nabi kata, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sehingga ke akhirnya. Maka Nabi tidak membezakan antara tasyahud awal ataupun yang kedua. Jauh sekali Nabi tidak ada mengatakan dalam tasyahud awal hanya kata Allahumma salli ala Muhammad. Dalam tasyahud akhir kamu sempurnakan sehingga ke akhirnya, innaka hamidun majid. Nabi tidak pernah berkata begitu, ya. Maka di sini kita mengatakan bahawa, ya, tidak ada petunjuk ataupun dalil yang boleh menjadi sandaran dalam nak membezakan antara lafaz tasyahud awal dan tasyahud yang kedua. Bahkan hadis-hadisnya menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan, ya, antara lafaz selawat dalam tasyahud awal dan tasyahud yang kedua, yang terakhir, ya. Kedua-duanya adalah sama. Maka kita simpulkan bahawa dalam salat seseorang itu ketika tasyahud, sama ada tasyahud yang pertama ataupun yang kedua, yang terakhir, bacaannya adalah sama, ya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, disambung, ya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, atau innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Jadi bolehlah kita hafal lafaz tasyahud serta lafaz selawat itu, ya, untuk kita mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud serta selawat kita, ya, ketika dalam solat. Baik, itu satu permasalahan. Ada juga permasalahan dalam berkaitan tentang selawat dalam solat. Adakah dianjurkan untuk kita menambah lafaz sayyidina ketika kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalam kita bertasyahud kita mengucapkan, adakah dianjurkan untuk kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ya, innaka hamidun majid. Adakah dianjurkan untuk kita tambah perkataan sayyidina, ya? Di sini kita katakan, kalau kita kembali kepada semua riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang lafaz selawat ketika dalam solat, kerana lafaz selawat di hadapan kita daripada riwayat Ka'ab bin Ujrah, ini sebahagian daripada lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sabit daripada baginda. Ini daripada seorang sahabat. Ada riwayat-riwayat yang lain yang berbeza lafaznya daripada sahabat-sahabat yang lain, yang mana kesemuanya sahih. Siapa yang nak penjelasan lanjut, dia boleh kembali kepada buku yang sangat bermanfaat dalam masalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada disebutkan tentang lafaz-lafaz selawat berbeza, yang berbeza lafaznya daripada ke atas Nabi Muhammad ketika dalam solat, ya, kesemuanya sahih. Tetapi apa yang nak disebutkan di sini, kesemua riwayat-riwayat ini tidak ada satu pun, ya, diriwayatkan dengan perkataan lafaz tambahan tadi, Sayyidina Muhammad. Maka kita katakan tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau mengajar kepada para sahabatnya
untuk mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada. Maka ia adalah satu tambahan. Itu daripada satu sudut. Sudut yang kedua, kita katakan ada yang berhujah, yang beralasan apabila menyebut tambahan Sayyidina ini dalam ucapan selawat mereka ketika salat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka berhujah atau mereka memberi alasan bahawa ya benar, Nabi tidak pernah menambah atau Nabi tidak pernah mengajar untuk mengucapkan begitu. Tetapi baginda berbuat begitu kerana sikap tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata kerana Nabi tawadhu, masakan Nabi akan kata Sayyidina Muhammad. Sayyidina kata apa? Sayyidina Muhammad apa maksudnya? Tuan kami Muhammad, ya. Masakan Nabi akan seolah-olah memuji dirinya dan mengajar para sahabat untuk berbuat gitu, ya? Maka mereka kata Nabi tidak pernah mengajar kerana Nabi tawadhu. Tetapi kita perlu menghormati Nabi Muhammad serta mengagungkannya, maka kita tambah Sayyidina Muhammad, tuan kami, ikutan kami, ya. Kita katakan alasan ini sebenarnya tidak boleh diterima, ya. Kerana kalau benar Nabi tidak mengajarnya atau tidak memerintahkan supaya dibaca kerana tawadhu baginda, kita kata kalau paling tidak para sahabat akan membacakannya, akan mengucapkannya. Kerana para sahabatlah yang paling menghormati Nabi serta mengagungkannya. Tetapi kita mendapati bahawa para sahabat tidak pernah mengucapkannya. Tidak ada satu riwayat pun bahawa para sahabat mengucapkannya. Begitu juga dengan generasi yang berikutnya, generasi tabi'in atau atba'ut tabi'in, generasi salafus salih secara amnya. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa mereka membuat tambahan Sayyidina ini. Kalau benar Nabi tidak mengucapkannya kerana tawadhu, maka di sini kita mengatakan bahawa apabila para sahabat kesemuanya, bahkan generasi salafus salih itu secara keseluruhannya, mereka tidak menambah, ya, perkataan Sayyidina ini, sedangkan kalau tambahan ini adalah baik, masakan mereka semua boleh sepakat atau masakan mereka semua boleh sengaja terlepas akan untuk nak mengucapkan perkataan yang baik ini, Sayyidina, ya. Maka kita katakan ini perbuatan kesepakatan mereka secara tidak langsung untuk tidak mengucapkan perkataan Sayyidina, menunjukkan bahawa ia tidak disyariatkan dan ia tidak dianjurkan. Bahkan kita mengatakan bahawa wa khairul huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullul khair fil ittiba', dan segala kebaikan itu adalah dengan kita ittiba', ikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita perlu beriman secara yakin dan pasti bahawa apa juga yang diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah ucapan selawat, itu adalah apa? Yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau apabila kita buat tambahan Sayyidina itu, secara tidak langsung seolah-olah kita menganggap bahawa apa yang diajar oleh Nabi tidak cukup, tidak sempurna, tidak cukup baik. Ia perlu kepada penambahbaikan. Maka ini jelas secara tidak langsung satu tohmahan, satu andaian yang tidak baik ke atas Nabi Muhammad, bahawa baginda tidak mengajar dengan sebaik-baiknya. Ada lafaz yang lebih afdal dan seumpamanya.
Dan ini semua adalah satu andaian ataupun pendapat yang batil, yang tertolak, ya. Maka dalam masalah ini kita mengatakan bahawa tambahan Sayyidina ini tidak ada kewajaran sama sekali untuk kita menambah serta mengucapkannya dalam salawat kita. Sebaliknya, hendaklah kita mengekalkan lafaz salawat itu seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana para sahabat telah bertanya kepada Nabi, bagaimana kami ingin berselawat ke atasmu? Lalu Nabi kata apa? Faqulu. Nabi memerintahkan supaya kita membacakan selawat yang diajar oleh baginda, menunjukkan bahawa ia adalah satu yang perlu kita ittiba'. Tidak boleh kita nak memandai-mandai. Kerana kalau boleh memandai-mandai, maka tidak perlulah para sahabat nak bertanya kepada Nabi tentang bagaimana nak selawat. Kalau semua boleh pandai-pandai, kita kata para sahabat paling pandai, ya. Tetapi mereka, kerana kefahaman mereka bahawa ucapan selawat ini tidak boleh pandai-pandai, apatah lagi dalam salat, maka kerana itu mereka bertanya dan Nabi menjelaskannya. Baik. Tadi kita ada menyebutkan bahawa ada riwayat-riwayat yang berbeza tentang lafaz selawat. Sebagaimana kita juga sudah jelaskan sebelum ni tentang hakikatnya lafaz tasyahud, ya, at-tahiyyatu lillahi was-salawatut thayyibat, itu juga adanya lafaz-lafaz yang berbeza yang kesemuanya adalah sahih, ya, daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeza-beza. Di sini kita perlu ambil maklum bahawa walaupun lafaz-lafaz selawat ataupun tahiyat atau tasyahud itu berbeza-beza dan kesemuanya adalah sahih, tetapi hal ini tidak bererti bahawa kita boleh merojakkan, kita boleh himpunkan kesemuanya lalu membuat satu lafaz yang all in one, atas dasar kita nak kumpul semua dan kita keluarkan satu model yang terbaik hasil daripada penambahan daripada lafaz yang berbeza tu. Sama sekali tidak boleh. Kita dah jelaskan bahawa dalam dalam bacaan tahiyat ataupun tasyahud, sebagaimana juga lafaz selawat ke atas Nabi Muhammad, ia adalah tauqifiyah yang perlu kepada ittiba'. Maka hendaklah kita membacanya seadanya, sebagaimana yang diajar oleh Nabi, sebagaimana dalam lafaz riwayat itu. Maka kita kata apa yang boleh kita lakukan adalah, kalau kita mampu untuk menghafal lebih daripada satu lafaz, kita kata jangan dibaca kesemuanya dalam satu solat, dalam satu masa. Sebaliknya apa yang boleh adalah kita membacanya dalam masa-masa yang berlainan. Pada kali ini kita baca pada solat ni kita baca dengan satu lafaz, pada solat yang lain, pada masa yang lain kita baca dengan lafaz yang berbeza. Yang di sini memang cara ini memang dianjurkan. Adapun kalau kita nak menghimpunkan kesemuanya dalam satu masa, dalam satu solat, itu sama sekali adalah satu yang tidak dianjurkan, bahkan boleh dianggap sebagai satu perbuatan baru, mengada-adakan satu benda yang baru di dalam urusan agama, ya. Baik, boleh kita lihat hadis yang ke-128, ya. Hadis yang ke-128 ia adalah berkenaan tentang doa yang dianjurkan selepas tasyahud akhir secara khasnya, ya. Jadi bolehlah buat satu bab kecil, ya, doa sesudah tasyahud akhir, ya, yang disebutkan dalam hadis yang ke-128, ya. Apakah doanya? Di sini kita boleh gariskanlah doa ni. Siapa yang tak hafal lagi, kena hafal, ya. Sangat-sangat dianjurkan, ya. Apa doanya? Gariskan doanya, gariskan bahasa Arabnya lah, ya. Terjemahan tu untuk kefahaman je lah, tapi bila nak baca kena baca yang bahasa Arab, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, ya. Ya Allah,
aku berlindung denganmu daripada azab siksa kubur, daripada azab siksa api neraka, dan daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah Dajjal, Masihid Dajjal. Satu himpunan doa yang cukup hebat, yang cukup agung, yang cukup baik, yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW untuk kita bacakan dalam solat, sesudah tasyahud, sebelum salat. Nak mengatakan bahawa ini sebenarnya adalah di antara tempat-tempat yang mana doa kita adalah mustajab. Bila lepas tasyahud, sebelum salam. Ini adalah tempat di mana dianjurkan untuk kita berdoa. Maknanya apa? Ia adalah tempat yang mana doanya adalah mustajab. Doa seseorang itu mustajab, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berebutlah peluang ni, kesempatan untuk membacakan doa itu. Cuma kita kata doa ini adalah khusus untuk dalam tasyahud akhir, kerana seperti mana dalam lafaz Imam Muslim yang lain, kat bawah tu ada disebut lafaz Muslim juga. Tapi dalam lafaz Muslim yang lain ada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyasta'id billahi min arba'. Kalau seorang kamu telah selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaklah dia berta'awuz daripada 4 perkara yang disebutkan dalam hadis di hadapan kita. Maka jelas di situ penjelasan daripada Nabi, penjelasan tambahan bahawa doa ini dibaca dalam tasyahud akhir secara khasnya. Boleh? Kalau dalam lafaz Muslim di bawahnya adanya sedikit perbezaan. Didahulukan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab siksa jahannam. Dalam lafaz yang pertama dimulakan dengan ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab siksa kubur. Yang pertama didahulukan kubur, yang lafaz kedua didahulukan neraka jahannam. Itu perbezaannya. Walaupun kita kata dua-duanya sahih, maka dua-duanya boleh dibaca. Cuma kita kata ada kalanya kita baca dengan lafaz yang pertama, atau dalam masa yang lain kita baca dengan lafaz yang kedua. Ini yang terbaik. Tapi kalau kita pilih antara salah satu daripadanya, itu pun boleh. Padam ke mikrofon? Ni nak suruh berhenti ke apa? Tak apa, betul. Okey. Baik. Jazakallah khair. Baik. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, sangat-sangat dianjurkan untuk kita menghafal doa ini. Kalau kita lihat lafaz doa ini, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Apa yang dapat kita faham? Jelas, walaupun dalam masalah yang tidak berkaitan secara langsung, tetapi jelas di situ tentang menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur. Adanya azab kubur yang kita perlu beriman dengannya, satu. Kedua, kita perlu berlindung daripadanya, seperti mana yang dituntut kepada kita, seperti mana yang diajar kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini adalah sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma nak kata, kita berduka cita apabila adanya kumpulan yang menafikan tentang adanya azab kubur. Kumpulan aqlaniyun, mereka yang mendahulukan akal daripada kalangan kaum Mu'tazilah pada zaman dahulu, dan daripada jemaah Hizbut Tahrir pada zaman sekarang. Mereka mengingkari tentang adanya azab kubur. Sedangkan hadisnya sahih dalam Bukhari dan Muslim.
Aku berlindung denganmu daripada azab kubur, daripada azab neraka, daripada fitnah mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah? Ini kita kena perbetulkan pemahaman kita juga. Jangan kita memahaminya dengan pemahaman dalam konteks bahasa Melayu. Bila kita kata fitnah dalam bahasa Melayu, engkau jangan fitnah, kau ni banyak fitnah. Maknanya apa? Banyak menohmah, mengata buruk kepada orang lain. Itu maksud fitnah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab tidak ada kaitan sama sekali. Dalam bahasa Arab bila ada fitnah, maksudnya apa? Ujian. Sebab tu dia kata fitnah akhir zaman, bukan tohmahan akhir zaman. Tohmahan apa benda akhir zaman? Tak ada mana. Yang maksudkan dengan fitnah akhir zaman adalah ujian akhir zaman. Sebab tu kita kena perbetulkan permasalahan ni tentang pemahaman tentang fitnah ni, kerana ada banyak kekeliruan berlaku. Kadang-kadang sampai khatib naik di atas mimbar, lalu dia tengah cerita tentang fitnah dalam konteks pemahaman bahasa Melayu, lalu dibawa dalil. Dia kata wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah menohmah lebih dahsyat daripada membunuh. Ini satu penyelewengan yang cukup dahsyat dalam mentafsirkan ayat Quran. Allah kata wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Apakah fitnah yang dimaksudkan di sini yang lebih dahsyat daripada membunuh? Adakah menohmah, cakap buruk belakang orang, itu lebih dahsyat daripada membunuh? Bukan itu yang dimaksudkan. Kalau membunuh orang, apa hukumnya dalam syarak? Qisas, dibunuh balik. Adakah kita nak kata kalau orang menohmah, cakap buruk, kita kena bunuh dia dan kita kena cincang dengan dia sebab perbuatan dia lebih buruk daripada membunuh? Ini jelas, boleh faham? Mungkin ada yang faham macam tu. Kalau fitnah menohmah lebih dahsyat daripada membunuh je kena bunuh balik, buluh timbal kan. Tapi kalau menohmah lebih dahsyat, dia kena bunuh dan kena rampas harta dia, atau kena salib dan sebagainya. Kita kata ini jelas satu konsekuensi yang tak betul, kerana hasil daripada pemahaman yang tak betul membuatkan konsekuensi, implikasinya pun tak betul. Maka kembali kepada ayat wal fitnatu ashaddu minal qatl, kita kata fitnah di sini maksudnya fitnah, yakni ujian. Cuma ujian di sini lafaz yang umum. Apa yang dimaksudkan dengan ujian itu lebih dahsyat daripada, lebih berat daripada membunuh? Maka kalau kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau para khatib tadi kembali kepada sunnah Nabi dalam nak mentafsirkan ayat Al-Quran, daripada mereka nak kembali kepada fitnah dalam konteks Melayu, pasti mereka akan mendapatkan jawapannya. Maka fitnah yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah asyirk. Syirik, menyekutukan Allah, ia adalah satu bentuk ujian ke atas seseorang. Orang itu diuji dengan syirik, itu adalah sebesar-besar ujian. Yang mana kalau dia gagal dalamnya, dia akan berkesudahan dengan dihumban dalam api neraka. Dia gagal kerana dia tak selamat daripada syirik. Maka wal fitnatu asyaddu minal qatl maknanya apa? Dan syirik itu lebih berat daripada membunuh. Itu kita boleh faham, jelas maksudnya. Kalau kita bunuh orang, na'udzubillah, kalau seorang membunuh seorang lain, hukum baliknya adalah apa? Dia dibunuh. Tetapi boleh jadi di akhirat dia terselamat dan masuk syurga. Kerana membunuh, apa yang pasti itulah satu dosa yang besar, tetapi tidak sampai kepada dosa syirik. Maka jelas syirik itu lebih berat daripada membunuh. Kerana syirik dia akan berkesudahan dengan api neraka. Adapun bunuh ialah dosa besar, tetapi boleh lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuatkan seorang itu terselamat daripada api neraka dan masuk syurga. Baik, kita kembali kepada hadis dan fitnah kehidupan dan kematian. Maka dapatlah kita faham di sini, ujian kehidupan, segala bentuk ujian yang seseorang itu pasti akan menghadapinya dalam kehidupan dunianya. Tak kira apa juga bentuk ujian, sepanjang kehidupannya kita berlindung dengan Allah daripada segala bentuk ujian,
Ini nak kata betapa doa ini sangat agung, ya, sangat penting. Kita berlindung dengan Allah daripada segala bentuk ujian. Ujian dalam harta, ujian dalam, ya, anak pinak, pangkat, kedudukan, ya, ataupun ujian dalam agama kita. Agama kita diuji ketika di dunia dengan berbagai-bagai syubhat ataupun syahwat, ya. Maka itu kita berlindung dengan Allah, ya, daripada ujian kehidupan. Adapun ujian kematian, ya, boleh kita faham yang dimaksudkan dengan ujian kematian adalah ujian yang dihadapi oleh seseorang saat dia nak mati ataupun sesudah dia mati, yakni, ya, ketika di alam kubur, ya. Fitnah. Kalau ketika dia nak mati, ketika sakaratul maut, adanya hadis-hadis yang menunjukkan tentang bagaimana syaitan, walaupun pada saat-saat akhir, dia tetap akan berusaha untuk nak menyesatkan seseorang itu, ya, supaya seseorang itu melakukan syirik, ya, pada saat-saat terakhir. Maka kerana itu kita dituntut supaya berdoa dengan Allah supaya kita dilindung, ya, daripada ujian ketika nak mati ataupun selepas kita mati. Kalau selepas kita mati, insya-Allah kita sedia maklum tentang ujian yang akan dihadapi oleh seorang itu, bagaimana dia akan ditanya oleh malaikat 3 soalan, ya. Man rabbuka, wa ma dinuk, wa man rasuluk. Apa agama engkau? Siapa Tuhan engkau? Apa agama engkau? Dan siapa rasul yang telah diutuskan kepada engkau? Kalau seorang itu berjaya menjawab 3 soalan ini, maka kehidupan kuburnya adalah permulaan syurga baginya. Kalau dia gagal, nauzubillah, alam kuburnya menjadi permulaan buat alam nerakanya di akhirat kelak, ya. Boleh, insya-Allah. Hadis yang ke-129, ya. Ini juga doa, bolehlah garis, ya. Alah, banyakkanlah doa, ya. Doa-doa ma'thurat, doa-doa yang diajar oleh Nabi, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kalau boleh kita hafallah doa ni. Kenapa? Kerana ini doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada sahabatnya yang paling dicintainya, yang paling hampir kepadanya, ya, menantunya, mertua. Doa yang diajar oleh Nabi kepada mertuanya, Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kahwin dengan anaknya Aisyah, ya. Maka orang yang paling dekat dengan Nabi, Allah mengajar kepadanya doa ini. Ini menunjukkan kepada kita tentang kelebihan, ya, doa ini, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bila dibaca, ya, dalam salat. Secara khasnya bila? Boleh kita kata selepas tasyahud, sebelum salam. Sebab itu adalah tempat, ya, doa kita mustajab, ya. Atau kita kata dalam sujud, kerana atau ketika sujud, kerana ini juga antara tempat doa kita mustajab. Aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid. Seorang itu paling hampir dengan Tuhannya adalah apabila dia sujud. Maka perbanyakkanlah doa, ya, ketika sujud atau selepas tasyahud, sebelum salam, ya. Hadis yang ke-130, ya, Aisyah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah turunnya surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat yang terakhir di situ Allah menuntut ke atas Nabi Muhammad supaya
memperbanyakkan tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbih dan bertahmid kepada Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan perbanyakkan istighfar. Maka tidak heranlah kita bagaimana Nabi apabila diperintah, Nabi terus melaksanakan perintah itu. Maka baginda memperbanyakkan bertasbih dan bertahmid serta beristighfar, ya, dalam dalam sebaik-baik keadaan, iaitu dalam solat, iaitu ketika, ya, disebutkan di sini, dijelaskan ketika rukuk dan sujud, ya. Maka lafaz doa ini kita kata dianjurkan ketika, ya, rukuk dan sujud secara khasnya. Ya, kalau tadi lebih bersifat umum, ya, sebelum salam, selepas tasyahud, sebelum salam. Tapi doa ini secara khasnya, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, dianjurkan untuk kita membacanya ketika rukuk dan sujud secara khasnya. Jadi insya-Allah ini satu maklumat tambahan buat siapa yang tak tahu. Dalam rukuk atau sujud kita dianjurkan untuk membaca di samping, kalau rukuk kita kata apa? Subhanakallahumma rabbana apa bacaan dia? Kuat sikit. Bila minta sebut dia kalut. Bila dalam solat dia boleh ingat, insya-Allah, no problem. Tapi itulah, cuba kena ingat jugalah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Atau ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maka kita kata kita dianjurkan untuk menambah, ya, doa ini, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, ya, selepas atau sebelum kita baca, ya, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim ketika rukuk atau ketika sujud, ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Kalau ada sebarang pertanyaan sebelum kita mengakhiri kuliah. Soalan bila di antara tempat doa mustajab tu adalah selepas tasyahud sebelum salam, dianjurkan doa-doa yang diajarkan. Bagaimana dengan doa yang lain juga? Contoh doa apa? Doa-doa yang dianjurkan. Barakallahu fiik. Secara umum. Secara umum, ya. Satu, yang kedua, bagaimana kalau kita berdoa dalam bahasa selain dari bahasa Arab? Baik, tentang persoalan bagaimana dengan doa-doa yang lain, sama ada doa yang ma'thur ataupun doa yang khusus, doa peribadi kita, doa hajat kita. Adakah dianjurkan untuk kita membacanya, atau adakah dibolehkan untuk kita membaca doa-doa khusus ini, ya, ketika dalam solat, sama ada ketika sujud atau selepas tasyahud sebelum salam, ya. Kita kata tidak dinafikan bahawa ada pendapat yang melihat bahawa dalam solat doa-doa yang ingin dibaca hanya boleh, yang dibolehkan hanya doa-doa yang ma'thur. Ini hanya doa-doa yang dispesifikkan oleh Rasulullah untuk kita baca dalam solat, ya, dalam sujud atau selepas tasyahud sebelum salam. Pendapat ini disandarkan kepada Imam Ahmad, ya, bin Hanbal rahimahullah. Tapi kita kata sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita amati, ya, khususnya kalau kita lihat hadis yang ke-126, ya, ini poin ni kita tak sebut sebelum ni, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesudah dia menjelaskan tentang cara bacaan tahiyat atau tasyahud, at-tahiyatu lillahi was-salawatu thayyibat, akhirnya di hujungnya, ya, Nabi mengatakan sesungguhnya jika kalian melakukan hal tersebut, ya, seterusnya
hendaknya dia memilih permohonan sesuai dengan kehendaknya. Hendaklah dia memilih permohonan sesuai dengan kehendaknya. Bila dibaca ini, yakni selepas tasyahud, ya, selepas tasyahud, yang mana kita kata tak ada tasyahud dengan selawat dibaca sekali, kan? InsyaAllah kita dah jelas. Bila kita kata lafaz tasyahud, kita kena bezakan. Kadang-kadang kita, kalau nak perinci, kita kata lafaz tasyahud dengan selawat ke atas Nabi. Tetapi kalau kita kata lafaz tasyahud, maknanya kesemuanya, sehingga bersama dengan selawat, sehinggalah ke akhirnya innaka hamidum majid. Maka Nabi kata, sesudah itu apa? Hendaknya dia memilih permohonan, maknanya hendaklah dia berdoa sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hajatnya. Maka di situ satu anjuran sebenarnya untuk kita berdoa, apa juga doa. Kalau kita nak baca dengan yang ma'thur, itu dianjurkan. Kalau kita ada hajat, ada permohonan yang khusus, dianjurkan juga. Kerana itu adalah tempat yang mustajab. Bila? Selepas tasyahud, ya, selepas kita membaca selawat, ya, ke atas Nabi Muhammad sehingga ke akhirnya. Maka selepas itu memang dianjurkan untuk kita membaca doa, ya, walaupun doa yang khusus. Kerana Nabi kata memohon sesuai dengan kehendaknya, ya. Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, apa yang dia nak. Jadi kalau kita ada apa hajat, ya, bila kita nak doa, maka ini sini kita tegaskan bahawa kalau kita ada hajat, sangat-sangat dituntut supaya kita mendoakan hajat kita itu dalam salat, bukan selepas salat, bukan selepas salam. Bukan bila kita dah baca tasyahud, kita dah baca selawat, lepas tu kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita nak baca kita nak baca doa. Kita buat tambahan pula dengan Al-Fatihah dulu, ya, Al-Fatihah, baru kita kata Bismillahirrahmanirrahim, kita baca lepas salam. Maka jelas tempat itu bukan tempatnya. Doa dalam solat sebelum salam, bukan selepas salam. Nabi kata apa? Baca dah, mohonlah apa yang dia nak, ya, selepas dia baca tahiyat. Yang ni selepas dia selesai baca selawat, ya, innaka hamidum majid, lepas tu baca doa, ya, sama ada yang ma'thur ataupun yang khusus. Ini tempatnya, bukan selepas salam. Kerana selepas salam apa ada? Kita kata selepas salam ada zikir. Maka sebahagian para ulama mengatakan bahawa mereka membuat satu rumusan. Kalau dilihat tentang anjuran untuk kita berdoa dan berzikir di hujung salat, mereka seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dia membuat satu kesimpulan mengatakan bahawa semua anjuran untuk berdoa di hujung salat tempatnya sebelum salam, dan semua anjuran, ya, untuk berzikir di hujung salat tempatnya adalah selepas salam, ya. Yang mana kalau kita lihat rumusan ini tidak kurang benarnya, ya, berdasarkan hadis-hadis yang dapat kita lihat, yang mana memang, ya, Nabi mengajar, ya, doa-doa untuk dibaca dalam salat, ya, sebelum salam, ya. Adapun zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya, la ilaha illallah, ya, menggenapkan yang ke-100. Ini semua zikir-zikir ini semua dianjurkan bila? Selepas salam, ya. Baik, insyaallah itu soalan yang pertama. Yang soalan yang kedua tentang bagaimana kalau seorang itu ingin membaca doa dalam bahasa ibundanya, Melayu ke India ke bahasa Cina ke apa, ya. Nah, agama ni dia tak kenal bangsa. Agama Islam adalah agama yang syumul untuk semua orang, ya, semua bangsa. Kita kata tak dinafikan bahawa ada pendapat mengatakan bahawa dalam solat nak baca doa, ada pendapat kata hanya dalam bahasa Arab.
Kerana kalau kita lihat semua ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir dan doa-doa yang diajar, dia adalah dalam bahasa Arab. Maka kerana itu kalau seorang itu ada doa khusus pun kena dalam bahasa Arab, tak boleh bahasa lain. Tapi kita melihat bahawa yang sebetulnya dalam masalah ini adalah, ya, seorang itu kalau dia ada doa khusus, tidak ada masalah sama sekali untuk dia membacanya dalam bahasa ibundanya. Kerana ini semua bertepatan dengan prinsip asas syarak, di mana Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membebankan seorang itu kecuali dengan apa yang dia mampu. Maka kalau kita nak memilih pendapat yang pertama yang kata kena baca bahasa Arab, ini jelas di luar kemampuan untuk seorang. Maka kebillah orang tu nak baca doa, dan sila akhir bulan tak apa-apa dia baca, kan? Dia nak kahwin, dia nak minta supaya dimudahkan kahwin, dia minta benda-benda lain pula, dapat kereta pula. Kerana gara-gara dia tak tahu apa yang dibaca. Maka jelas itu membebankan seorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya, ya. Dan juga firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, ya, sedaya yang kamu mampu. Maka orang ini dia tidak mampu untuk nak baca dalam bahasa Arab, yang mana kita tak nafi kalau dia mampu bahasa Arab itu lebih afdal. Tapi di sini orang tu tak mampu, maka kita kata bertakwalah kepada Allah sedaya yang kamu mampu, ya, lakukan apa yang kita mampu. Maka kalau orang tu akhirnya hanya mampu untuk berdoa dalam bahasa ibundanya, bahasa Melayu ke bahasa lain, maka kita kata lakukanlah, tidak ada masalah sama sekali di dalam hal ini. Bahkan kita kata ini sangat dituntut untuk seorang itu memperbanyakkan doanya ketika dalam salatnya, bukan selepas salatnya. Kerana kalau orang itu berdoa selepas salam, jelas kita kata apa? Dia telah melepaskan peluangnya. Bayangkan seorang itu nak menghadap raja, dia menghadap raja tu, tapi bila dia menghadap raja tu, dia duduk diam je. Dia tengok raja tu tengok dia. Dia diam je, senyum-senyum sikit. Lepas tu dia berpaling, dia keluar daripada balai menghadap raja, dia keluar gate istana. Tapi bila kat gate istana, dia bercakap macam-macam, aku nak ni. Pengawal gate tu pun kata, kau duk kecoh kat aku buat apa? Aku bukannya boleh mampu apa. Yang kau jumpa, baru tadi kau jumpa dia, baru kau menghadap tadi, kenapa kau tak minta? Kan? Maka dia kata samalah halnya dalam ini, sekadar perbandingan untuk nak mencelikkan pemahaman orang yang tidak, yang sama-sama yang ada kemusykilan dalam masalah ni. Maka kita kata bacalah doa itu dalam salat, kerana ketika itu kita sedang menghadap Allah. Maka apa juga permohonan, itulah tempatnya. Seperti mana yang dapat kita lihat dalam hadis-hadis, yang mana Nabi menuntut supaya kita berdoa ketika sujud, kerana itu kita paling hampir dengan Allah. Maka kita kata dalam doa khusus kita, mana tempatnya? Baca ketika kita sujud, walaupun dalam bahasa Melayu, kerana itu yang kita mampu, ya. Kalau nak semua orang cakap bahasa Arab, Melayu, orang Cina, orang India, orang Jepun, orang apa, semua nak cakap bahasa Arab, itu jelas satu yang hampir mustahil, kan? Maka kita kata bacalah apa doa kita walaupun dalam bahasa Melayu, dalam bahasa ibunda kita, itu sama sekali tidak ada masalah. Bahkan itu satu yang dituntut. Jangan lepaskan peluang kita, ya. InsyaAllah, ya. Ya. Ada pendapat. Dia ada perincian, dia kata. Ini ada suara-suara kata ini pendapat yang keberapa entah. Tadi kita dah kata ada yang kata boleh, ada yang tak boleh untuk berdoa dalam bahasa ibunda dalam solat. Di kalangan yang mereka kata boleh, dia kata boleh tapi jangan lafaz. Doa adalah hati. Kita kata itu bukan doa, itu niat. Dia berniat untuk nak doa. Doa adalah amalan lidah. Doa adalah bacaan lidah. Adapun niat itu urusan, adapun hati atau jantung
itu adalah urusan niat. Doa itu bukan niat. Niat itu bukan doa. Maka hendaklah diletakkan setiap ibadah itu pada tempatnya. Maka doa perlu lafazkan, perlu dibacakan. Kita menghadap raja, kita tengok muka dia, kita berbicara hati dengan dia. Ini tashbih, sekadar perbandingan. Bukan nak kata Allah tidak tahu apa isi hati kita, tapi nak sekadar perbandingan. Dan tidak ada banding apa juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna. Ya. Maka kita kata jelas itu adalah satu salah faham. Dalam masalah syarak itu salah faham juga. Dalam masalah doa kita hendaklah melafazkannya. Cuma kita kata di sini kita kata boleh ada perincian. Ya, bagaimana kalau dalam solat berjemaah kita khawatir kalau kita lafaz, ada yang mengata bila nak lafaz perlu diperdengarkan dirinya. Maka kita kata ini adalah satu syarat yang tidak ada dalilnya. Buatnya dia pekak, dia nak mendengarkan dirinya, bukan diri dia sahaja, bahkan imam-imam dengan jemaah lain semua tahu dia nak macam-macam doa yang dipilih. Doa-doa khusus, peribadi, segala masalah yang disebut, semua orang tahu. Dia menyangka bahawa dia dengar. Maka jelas ini syarat. Kalau nak doa itu perlu memperdagangkan diri. Ini bukan syarat yang tidak ada dalilnya. Jelas kalau kita dapat lihat pada waqi'nya, kalau orang itu pendengarannya kurang sikit, kena jerit baru dia dengar. Apa kau bisik ni? Dia kata kat kita. Orang dah habis jerit dah. Ya. Baik. Maka kita kata tak dinafikan bahawa doa itu perlu dilafazkan, tetapi kita kata syaratnya apa? Cukup dengan digerakkan lidah itu. Walaupun asalnya memang dapat diperdengarkan diri, tetapi kita kata bukan semua orang sama dalam masalah pendengarannya. Asalnya kalau dia pendengaran dia bagus, normal, dia boleh dengar. Memang itu caranya, dia dengar. Ya. Tetapi kita kata sampai nak letakkan syarat, itu tidak tepat. Cukup dengan dia menggerakkan lidahnya. Ya, insyaAllah. Ada yang nak bertanya tadi? Soalan terakhir dah terjawab, alhamdulillah. Macam mana kalau tahiyat awal bacaan kita baca riwayat lain, tahiyat akhir kita baca riwayat lain, boleh? Boleh. Kerana memang adanya kerana riwayatnya memang berbeza. Ya. Tidak ada satu riwayat yang daripada mula sampai habis. Ya. Tidak ada riwayat yang begitu. Ya. Masing-masing riwayat sekadar membezakan antara lafaz tasyahud atau tahiyat dengan lafaz selawat. Ya. InsyaAllah kita dah tahu sebabnya. Kerana memang pensyariatannya, zahirnya apa yang dapat kita faham daripada hadis yang kita dah baca tadi, zahirnya dia turun pada waktu yang berlainan. Di mana para sahabat kata, sungguhnya Rasulullah, kami sudah tahu tentang cara nak memberi salam kepada engkau, maka bagaimana kami nak berselawat? Ya, maka zahirnya seolah-olah lafaz tahiyat itu turun dulu, ya, lafaz tasyahud itu turun dulu, lafaz selawat datang kemudian, turun kemudian. InsyaAllah. Baik, kita akhiri dengan soalan itu. Ini apa? Pos laju. Dia sampai pada ketika itu je. Persoalan tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Masa bila boleh mengangkat tangan, keadaan mengangkat tangan. Perempuan yang tidak boleh solat ketika bila boleh berdoa. Tentang mengangkat tangan, secara ringkasnya kita mengatakan bahawa sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, ya, mengangkat ketika berdoa ada 3 keadaan. Dia macam slow sikit. Ni bateri yang tadi ke? Dia tek-tek. Tak apa. Labat. Okey. Dah cas. Baik. Ada 3 keadaan. Ya. Keadaan yang pertama di mana
sunnahnya jangan diangkat tangan, ya. Keadaan yang kedua, sunnahnya diangkat tangan, kedua tangan itu. Keadaan yang ketiga, tidak disebutkan sama ada angkat tangan atau tidak angkat tangan dalam sunnah itu sendiri. Keadaan yang pertama apa? Angkat ke tak angkat? Tidak angkat tangan. Tidak angkat tangan. Yang saya sebut tadi. Baru sebut dah lupa. Angkat. Okey. Keadaan yang pertama, angkat tangan. Ya, sunnahnya angkat tangan. Hal ini seperti mana yang dapat kita lihat dalam sunnah istisqa. Ya, solat minta hujan. Di mana doanya memang sunnahnya adalah kita mengangkat tangan. Ya, bahkan dalam hadisnya Rasulullah mengangkat tangan sehingga kainnya jatuh. Ya. Kain bahagian atasnya jatuh. Ya, atau kain serbannya jatuh. Ya. Atau mengangkat tangan ketika doa qunut dalam solat qiyamul lail atau solat witir, atau qunut nazilah apabila ada bencana. Memang dalam keadaan ini kita dituntut supaya berdoa dalam solat dan kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, ini sunnahnya mengangkat tangan. Ada ketika yang mana sunnahnya jangan diangkat tangan. InsyaAllah yang kita sedia maklum, iaitu ketika nak sujud, kita disunnahkan doa, tapi nak angkat tangan, memang kalau kita buat jadi tunggang terbalik. InsyaAllah kita sedia maklum. Ya. Juga dalam masalah ketika tasyahud, InsyaAllah sebelum salam kita berdoa, tetapi sama sekali kita tidak mengangkat tangan. Itu sunnahnya, jangan diangkat tangan. Begitu juga dengan doa yang kalau nak dibaca antara apa? Di situ masuk kategori yang ketiga. Ya, ada di sini perincian lah. Tapi yang kita nak kata yang jelas, sunnahnya jelas. Ya, antara dua khutbah Jumaat. Ada pendapat mengatakan bahawa ini adalah tempat doa mustajab. Pendapat kata, ya, tempat ini doa mustajab antara dua khutbah Jumaat tu, ketika khatib duduk tu. Ya, adakah bila kita nak doa kita angkat tangan? Kita kata tidak ada sunnahnya, tidak ada menunjukkan begitu. Maka kita kata kalau orang tu nak baca doa pun jangan diangkat tangan. Itu sunnahnya. Ya. Baik, ini keadaan yang kedua di mana sunnahnya jangan diangkat tangan. Begitu juga dengan doa tadi yang kata, ada yang kata doa azan. Doa azan kita kata boleh masuk dalam kategori yang ketiga, di mana ada pilihan nak angkat atau tidak. Tapi boleh kita kata doa selepas ikamat, doanya sama dengan doa azan, tapi dalam ikamat kalau kita lihat zahirnya hampir kepada sunnahnya tidak angkat tangan. Kenapa? Kerana dalam banyak-banyak hadis tentang peristiwa Rasulullah solat berjemaah yang mana ia didahului dengan ikamat oleh Bilal, tidak ada satu riwayat pun, ya, yang menunjukkan, yang mengisyaratkan bahawa Nabi mengangkat tangan. Sedangkan kalau Nabi mengangkat tangan, pasti para sahabat telah melihatnya dan meriwayatkannya. Sedangkan doa selepas ikamat dianjurkan, kan? Seperti mana doa selepas azan, doanya adalah sama. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah. Tetapi apabila tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasulullah mengangkat tangan, maka di situ kita kata, ya, doa selepas ikamat hampirnya kepada sunnah adalah tidak mengangkat tangan. Adapun keadaan yang ketiga di mana ada pilihan nak angkat atau tidak, ini adalah dalam keadaan doa yang umum, yang dalam hadisnya, dalam sunnahnya tidak ada menunjukkan mengangkat atau tidak. Ya, maka dalam hal ini kita kata ada pilihan. Ya. Dan kalau doa itu lebih bersifat umum, dalam kategori yang ketiga ni lebih bersifat umum lah. Ya, kita kata dia lebih hampir kepada angkat tangan. Dalam keadaan ketiga,
lebih hampir kepada angkat tangan, kerana adanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan bahawa innallaha yastahi min 'abdihi an yarfa'a yadayhi thumma yarudduhuma khaibatain atau kama qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merasa malu, merasa segan dengan seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya lalu tidak diperkenankan hajatnya. Allah merasa malu, menunjukkan kepada kita bahawa mengangkat kedua tangan ni adalah di antara sebab termakbulnya doa itu. Maka dianjurkan untuk diangkat tangan dalam keadaan yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Ya, maka kita kena lihatlah pada tempat mana yang kita nak ajar doa. Kita kena pastikan adakah sunnahnya mengangkat ataupun tidak, ataupun ada pilihan yang mana dia lebih hampir kepada mengangkat tangan, kerana mengangkat tangan itu lebih hampir kepada doa itu mustajab. Ya, InsyaAllah. Ada pun soalan yang kedua, perempuan yang tidak boleh solat, ketika bila dia boleh berdoa? Kita kata tidak ada halangan untuk seorang perempuan yang tidak boleh solat kerana haid ataupun nifas. Tidak ada halangan sama sekali untuk terus berdoa. Ya, bahkan kita kata hendaklah dia terus memperbanyakkan doa dan zikir, ya, bagi menampung, ya, solat-solat yang ditinggalkannya. Kerana memang dia tak boleh nak solat, kan, perempuan yang haid atau nifas tidak boleh solat, tak boleh puasa. Tetapi jangan dalam keadaan begini dia terus memutuskan hubungannya dengan Allah. Sebaliknya dia perlu memperbanyakkan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal ini sama sekali tidak ada halangan buatnya. Kerana itu dia dalam keadaan haid dan dia berwuduk macam mana sekalipun, ya, tidak akan mengangkat haidnya. Ya. Baik, insya-Allah saya ingat cukup sekadar itu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.